Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Hakikatnya Allah Ta'ala pilih kita untuk bangun menyempurnakan satu perintah yang cukup besar, solat subuh berjemaah di awal waktu di masjid, di rumah Allah. Ini pilihan. Ada orang kata, "Ustaz, senang Ustaz, bangkit sok." Oh, ini kalau tak ada sok ni kelut ni. Nah, ini pilihan. Dan Ramadan ini satu bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sedang hadiah untuk kita, untuk tarbiyah hati kita. Sebab tu masuk je bulan Ramadan, sebahagian daripada kita yang bukan nak hafal pun, tapi sebab duduk kuliah je, asyik ustaz ada baca ayat sama, terhafal dah dia. Kalau ustaz salah tajwid pun dia boleh tegur. Mesti lepas tu bulan Ramadan hilang balik dah. Kutiba alaikumusiyam, semua hafal dah ayat ni. Telah difardukan ke atas kita puasa. Lepas tu boleh sambung dah ni. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah kami tetapkan kepada orang yang terdahulu sebelum daripada kamu. Tujuan puasa ni satu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan daripada kesan natijah puasa ni kalian dapat sifat takwa. Tuan-tuan, ayat ni turun bukan ketika 13 tahun Nabi buat dakwah ke Kota Mekah. Bila ayat ni turun? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti sebut di dalam Asbabun Nuzul, ayat perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan turun pada tahun kedua Hijrah, pada bulan Sya'ban. Bulan sebelum tu turun perintah untuk bulan depan puasa. Tuan-tuan bayangkan, tahun pertama sahabat nak tunaikan puasa di bulan Ramadan yang diletakkan sebagai salah satu rukun Islam. Tiba-tiba dalam bulan yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan satu perintah yang besar. Apa dia? Keluar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 17 Ramadan berlaku peperangan Badar al-Kubra.
Kenapa dipanggil Badar Al-Kubra? Kerana sebelum Badar ada 4 peperangan. Walaupun kita duk baca sirah buku dalam sekolah kita, perang pertama dalam Islam ialah perang Badar. Badar ialah perang Al-Kubra, perang yang dinamakan sebuah peperangan yang besar. Walaupun jumlah dia tak seramai Yarmuk. Yarmuk 24,000 Islam lawan 200,000 tentera Rom. Tak seramai Nahwan 36,000 orang Islam lawan 200 tentera Parsi. Tak seramai Mu'tah 3,000 Islam lawan 200,000 tentera Rom. Tetapi Badar Al-Kubra, kerana dalam tu ataupun panggilan daripada perang Badar, Allah sebut dalam Quran sebagai Al-Furqan. Tuan-tuan, Badar ni, sebelum berlaku Badar, berlaku peristiwa perang Buath, perang Abwa, perang Rabigh, Zu'usyairah. Ini 4 perang yang berlaku sebelum Badar. Dan niat Nabi SAW ketika keluar bersama 313 orang sahabat bukan untuk perang pun. Tahun pertama Nabi SAW diperintahkan hijrah. Kita throwback ke belakang. Tuan-tuan, hijrah sebuah proses yang susah. Sebab tu Allah firman dalam Quran, Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang pertama sekali dia usaha tahiman dia. Yang kedua, dia ikhtiar untuk berhijrah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, amal yang paling afdal apa dia? Maka Nabi kata al-hijrah. Sahabat tanya, hijrah yang macam mana? Nabi kata tahjurus su', tinggalkan perbuatan buruk. Ini hijrah. Yang pertama usaha atas iman, yang kedua ikhtiar untuk berubah, hijrah jadi lebih baik, yang ketiga berjuang di jalan Allah. 3 golongan ni, 3 perkara ni, 3 keadaan ni, hakikatnya siapa yang berada di dalam golongan-golongan ni, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka ialah orang-orang yang rindu nak balik dan terjun dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kebaikan lebih besar kalau Allah Taala turunkan rahmat mencurah-curah pada kita? Hati siapa yang lebih bahagia daripada hati orang yang dirahmati oleh Allah? Sebab tu kita kalau jumpa orang, antara doa kita, semoga Allah merahmati kamu lah, semoga Allah merahmati kamu lah. Kerana rahmat ni benda yang sangat besar. Rahmat ni luas kecintaan Allah ke atas dia. Tuan-tuan, yang pertama sahabat dah usaha tahiman kat kota Mekah. Dalam keadaan sesak, susah, sakit, perjuangan, mujahadah, Allah perintah mereka berhijrah. Sebahagian hijrah tanpa buat apa-apa. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, satu orang yang sangat kaya, hijrah selai sepinggang. Sampai di Madinah, mereka duduk di satu kampung yang bernama Kampung Bani Jahjabah. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, cari Kampung Bani Jahjabah. Cuit mutawif sikit. Di situ ada sebuah telaga, nama dia Telaga Hajim. Di depan Telaga Hajim ada satu masjid nama Masjid Nur, ataupun dipanggil Masjid Usbah, ataupun dipanggil Masjid Taubah. Nabi pernah ludah dalam Telaga Hajim. Sampai hari ni telaga tu tak ada air lagi. Saya kalau pergi Madinah, tempat yang wajib saya pergi ni telaga ni. Umar Abdul Aziz telah bina benteng, tembok, dirikan masjid kerana berlaku peristiwa dekat dalam masjid tu. Dulu bukan masjid, tu tempat yang Nabi suka duduk kerana ada Telaga Hajim dekat situ. Sehari tu Nabi duduk dengan sahabat, Nabi bagi targhib, cerita iman, sampai malam. Sahabat kata, ya Rasulullah, gelap dah ni, macam mana kami nak balik? Maka Nabi ambil pelepah taman, Nabi tepuk pelepah tu, keluar lampu. Dan sahabat telah guna lampu tu untuk sampai ke rumah-rumah mereka. Sebab tu masjid tu dinamakan dengan Masjid Nur. Tuan-tuan kalau pergi dekat Madinah, tuan-tuan boleh search Google Bir Hajim. Bir Hajim.
Cuma kalau boleh pergi orang tahu lah, sebab biasa tutup tempat tu, tempat private, bukan tempat yang general untuk kita ziarah. Tuan-tuan, di situ ialah kampung kabilah Bani Jahjabah, yang mana setiap orang Islam yang berhijrah sampai akan berkampung di situ dulu, tunggu Nabi sampai. Dalam peristiwa hijrah, Nabi bukan orang pertama keluar hijrah. Nabi ialah orang yang agak lewat keluar hijrah, kerana bila perintah hijrah turun, sahabat mula keluar. 1 Muharram, sahabat pertama keluar siapa dia? Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, saudara susuan Rasulullah. Panjang cerita dia. Itu 1 Muharram, Nabi keluar pada tanggal 26 hari bulan Safar. Nabi tak terus ke depan menuju ke Madinah. Nabi patah balik ke belakang, naik di atas Jabal Thur. Nabi duduk 3 hari, 27, 28, 29 Nabi turun. Nabi bergerak ke Yathrib ketika tu, sampai di Saniyatil Wada', di kampung yang bernama Quba, daripada kabilah Aus. Nabi duduk 4 hari kat situ. Sebelum Nabi sampai, ramai sahabat yang dah sampai. Mereka berkampung di kabilah Bani Jahjabah. Tuan-tuan, termasuklah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Mereka telah tinggalkan harta mereka. Termasuklah Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Dia ni keluar lewat daripada Rasulullah. Nabi dah keluar, dia lambat keluar, sebab on the way keluar kena tahan, kena tangkap dengan orang Quraisy. Akhirnya dia buat perancangan. Dia berjaya melepaskan diri daripada orang Quraisy dalam keadaan meninggalkan seluruh harta kekayaannya. Tuan-tuan, bila orang Islam daripada kota Mekah berhijrah ke Madinah, mereka di kalangan muhajirin, apa jadi ke harta mereka yang ditinggalkan di Mekah? Tuan-tuan, dulu bila mereka berhijrah saja, harta-harta mereka telah dirampai oleh orang Quraisy. Abu Jahal ambil rumah ni, Abu Sufyan ambil rumah ni, Walid bin Mughirah ambil rumah ni, Umayyah bin Khalaf ambil rumah ni, Utsbah bin Rabi'ah ambil rumah ni, Uqbah bin Abi Mu'ayt ambil rumah ni. Mereka semua rampas harta peninggalan orang Islam. Akhirnya mereka buat apa? Mereka kumpul semua, mereka bagi amanah dekat Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, kamu bawa ke Syam. Sampai di Syam, jual harta-harta ni, keuntungan dia bawa balik. Jadi kafilah Abu Sufyan ini telah dihidu oleh orang Islam. Sebahagian telah hadir bertemu Rasulullah, kata, ya Rasulullah, ini harta-harta kita, ini barang-barang kita, boleh ataupun tidak kalau kita tahan mereka, supaya kita boleh ambil balik hak-hak kita sebelum mereka jual semua dekat Syam. Maka telah disiapkan setelah perang Buas berlaku, setelah Abwa berlaku, sebelah Rabigh berlaku, Nabi telah siapkan para sahabat. Pada tahun kedua hijrah, pada bulan Jamadil Akhir, awalnya, hujung Jamadil Awal, awal Jamadil Akhir, 100 orang sahabat Nabi lantik Sayyidina Hamzah untuk pegang bendera. Maka Nabi bergerak daripada kota Madinah. Nabi menuju ke satu tempat kampung yang bernama Zu'ushairah. Di mana Zul al-Ushairah sekarang ni? Tuan-tuan, nak pergi umrah sekarang ni dah mudah. Dulu semua kena pakai visa umrah. Sekarang ni ramai orang pakai visa turis. Ramai dah pergi DIY, tak mau pergi dengan travel. Dia kata kalau pergi dengan travel kena ikut program, kalau pergi DIY ikut sendiri. Jadi tak apa kalau macam tu, tuan-tuan dah biasa pergi, tak apa pergi. Tuan-tuan, tambahkan ilmu, keadaan ziarah tempat-tempat sirahnya Rasulullah. Daripada Yanbu', daripada Badar, kita biasa pergi. Saya setiap kali pergi, mesti pergi Badar. Daripada Badar nak pergi ke Yanbu' lebih kurang 4 ke 50 km. Yanbu' ada dua. Dia ada Yanbu' al-Bahar dengan Yanbu' al-Nakhl. Yanbu' al-Bahar dekat dengan pantai, Yanbu' al-Nakhl jalan dalam. Nabi SAW telah buat kira-kira daripada hasil risikan para sahabat. Nabi ada perisik khas.
Dua orang yang Nabi sentiasa lantik mereka ni jadi perisik Nabi. Siapa dia? Yang pertama Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Yang kedua Sayyidina Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Dua orang ni ialah perisik Nabi. Dalam perang Badar, Nabi hantar mereka untuk tengok berapa orang tentera Quraisy. Dalam Zu'ul Syairah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar mereka untuk buat estimation kalau sekarang ni Abu Sufyan sedang bergerak di sini pada tarikh sekian-sekian, dia akan sampai mana. Nabi buat keputusan bergerak daripada Madinah untuk intercept jemaah mereka di hujung Jamadil Awal di satu tempat yang bernama Zul'ul Syairah. 100 orang sahabat, Nabi sebagai ketua, Sayyidina Hamzah pemegang panji. Sampai di Zul'ul Syairah, dapat berita yang Abu Sufyan telah lepas daripada tempat tu. Makna dia Islam sampai lambat sikit. Bila sampai lambat, tak sempat nak jumpa dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan telah lolos pergi. Dan di situ berlaku peristiwa. Di Zul'ul Syairah, kalau tuan-tuan pergi, hari tu kami pergi pada bulan 8. Masa tu suhu, tuan-tuan, kami naik JMC, kami redah tempat tu. Suhu dalam JMC tulis kawasan luar 50 darjah Celsius. Oh, ini kalau keluar kereta, saya kata pinau ni. Kami duduk dalam kereta, nak keluar tak mau keluar, tak keluar tak zuhur lagi. Akhirnya kita buat keputusan, kita keluar nak ambil berkat, salat di atas tapak tempat Nabi salat ketika Nabi singgah di sini untuk menantikan kafilah Abu Sufyan. Kita turun, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan buka YouTube Creative Warrior kan, saya ada upload video tu. Tuan-tuan, handphone ni saya hampar ridak, saya letak handphone kat depan sebab nak tahan. Angin kuat, tuan. Angin kuat. Suhu panas, angin kuat. Angin bukan angin sejuk. Angin dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk ke hidung, jadi payah nak bernafas. Angin panas. Saya letak handphone, kami pun salat. Selesai salat baru saya tahu handphone kita ni kalau dia panas sangat dia tulis overheat. Oh, ada function tu rupanya. Kat Malaysia tak ada nak dapat overheat tu, tuan-tuan. Dekat situ dapat overheat. Uish, ada function tu. Tuan-tuan, disitulah peristiwa yang ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ammar bin Yasir sedang duduk dan tengok orang kampung tengah gali telaga, maka tertidurlah mereka berdua. Dan Nabi telah datang. Nabi kejut Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan cara macam mana? Nabi pijak kaki Sayyidina Ali. Nabi pijak kaki Sayyidina Ali. Bukan pijak betih, bukan pijak paha, pijak kaki. Ujung kaki tu Nabi pijak. Nabi kata, ya Abu Turab, ya Abu Turab, qum. Wahai bapak tanah, bangun. Siapa Nabi panggil Ali bapak tanah pula? Tuan-tuan, Sayyidina Ali tidur atas tanah, bertanah muka. Bila Nabi kejut Sayyidina Ali bangun, ya Abu Turab, qum, tuan-tuan, yang bangun Sayyidina Ammar bin Yasir kat sebelah. Dan riwayat kisah ni ialah Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ali bangun dan Nabi telah bersihkan tanah pada muka dia. Nabi kata, wahai Ali, inginkah aku khabarkan kepada kamu dua manusia yang paling celaka? Tuan-tuan, peristiwa ni penting. Walaupun interception tak berlaku, walaupun peperangan tak terjadi, tapi peristiwa ni terjadi dan tercatat dalam sirah. Bila Nabi SAW beritahu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, inginkah aku khabarkan kepada kamu dua manusia yang paling celaka? Kalau Nabi sebut, makna dia habis, memang kecelakaan tu dia. Yang pertama ialah pemuda yang telah membunuh untanya Nabi Saleh alaihi salam, Umaymah. Nabi sebut nama. Yang kedua, wahai Ali, nanti yang akan bunuh kamu. Allah, tuan-tuan. Makna dia hari itu Nabi dah isytihar yang Sayyidina Ali akan mati syahid. Sayyidina Ali akan mati kena bunuh. Tapi apakah hari itu Nabi SAW bila beritahu, announce pada Sayyidina Ali yang dia akan dibunuh, Sayyidina Ali tak keluar perang lah. Ni kalau keluar perang ni habis, confirm kan Nabi kata jadi. Tuan-tuan, siapa yang bunuh Sayyidina Ali?
Setelah berlaku peristiwa tahkim. Tahkim dekat mana? Tuan-tuan kalau visa visit ni, tuan-tuan pakai visa visit ni, tuan-tuan, ni untung ni. PDIY pula, Allahu Akbar, ruginya kalau tak pergi tempat-tempat ni. Tuan-tuan sewa kereta daripada Madinah, tuan-tuan drive pergi Sakaka. Ada satu tempat nama dia Dummatul Jandal. Di sana ada binaan-binaan bangunan lama harta satu masjid yang nama dia Masjid Umar. Tuan-tuan, di situ berlaku peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim ni peristiwa apa pula? Tuan-tuan, setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ambil alih menjadi khalifah selama 2 tahun setengah. Sayyidina Umar setelah itu 10 tahun. Sayyidina Uthman lepas itu 12 tahun. Sayyidina Ali lepas itu 4 tahun. Di zaman Sayyidina Ali keadaan sangat susah. Ada orang tanya, wahai Ali, dulu zaman Abu Bakar elok ya? Wahai Ali, dulu zaman Umar elok ya? Wahai Ali, zaman Uthman pun okey je. Maknanya daripada awal-awalnya sebelum datang fitnah. Tapi dalam zaman kamu ni dahsyat sangat, teruk sangat, wahai Ali. Apa jawapan Sayyidina Ali? Apa yang kamu kata tu benar, kata Sayyidina Ali. Sebab di zaman Abu Bakar, Umar dan Osman, amir mereka hebat, dan yang menjadi rakyat dia adalah kami. Tapi di zaman aku, yang jadi rakyat dia kamu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita duk salahkan pemimpin pun tak guna juga dalam hidup ni. Hakikatnya kita cuba baiki dan islah diri kita. Kehadiran pemimpin yang zalim ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas salah dan dosa kita semua. Cara nak selesaikan masalah ni macam mana? Nabi ajar kita untuk taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita kena buat keputusan untuk bertaubat pada Allah sungguh-sungguh. Jangan tunjuk dosa orang ni, jangan tunjuk salah orang tu, jangan berhenti cari salah orang. Kerana dengan mengorek mencari salah orang takkan selesai apa masalah dalam dunia ni. Tapi istighfar dan cari salah kita. Tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala hadirkan kebaikan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang bunuh dia ialah satu orang lelaki yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Siapa dia Abdul Rahman bin Muljam? Satu orang ulama, satu orang yang dipercayai oleh Sayyidina Umar, pernah diutus ke atas maksud ilmu, satu orang alim, satu orang hafizul Quran. Siapa dia Abdul Rahman bin Muljam? Akhirnya telah bunuh Sayyidina Ali dengan kata, wahai Ali, apakah kamu ingat agama ni milik kamu dan keluarga kamu? Tuan-tuan, yakin bunuh Sayyidina Ali, kena tangkap. Ketika mana Abdul Rahman bin Muljam nak diqisas, apa dia kata kepada orang yang nak qisas dia? Dia kata, jangan bunuh aku terus, potong badan aku sekeping-sekeping, kerana aku nak tengok badan aku gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan kita dalam keadaan salah masih rasa betul sampai mati. Sebab tu doa yang diajar ni oleh ulama, bahkan Nabi SAW anjurkan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ni doa penting sangat, supaya kita tak tersesat jalan dengan mengatakan aku betul sedangkan kita sedang salah. Benda yang paling bahaya bila mana kita sedang buat salah dan kita rasa kita betul, dan orang yang betul kita tuduh salah. Dan kita minta kepada Allah petunjuk, supaya Allah tunjukkan kita yang benar itu benar, supaya kita boleh ikut, yang salah itu salah, boleh kita tinggalkan. Tuan-tuan, Zul Ushairah, Nabi tak sempat jumpa dengan tentera, dengan kafilah Abu Sufyan ni patah balik. Apakah berhenti di situ? Tak. Abu Sufyan teruskan perjalanan untuk berniaga di Syam, dan para sahabat buat risikan yang seterusnya. Nabi hantar lagi Sayyidina Talha, Nabi hantar lagi Sayyidina Sa'id untuk buat risikan bila tentera Abu Sufyan, kafilah Abu Sufyan akan balik. Dan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, ketika tu Sayyidina Talha dan Sayyidina Sa'id berada di satu kawasan di Saudi yang bernama Luj. Bisa dengar ada Luj? Nak balik ni cuba search Google. Ni saya bukan ajak tuan-tuan mengenal Saudi, saya ajak tuan-tuan mengenal tempat-tempat sirah. Saudi ni benda nombor 2. Allah muliakan mereka sebab ada
Mekah sebab ada Kaabah di sana dan dia ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana perjuangan bermula. Sehingga kita semua mengenal Allah kat sini. Tuan-tuan, ada apa di Umluj? Di Umluj ada satu tempat yang bernama Wadi An-Nakhbar. Kami naik GMC sampai di Umluj, kami jejak rumah sahabat yang bernama Sayyidina Kush Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Kush Al-Juhani ada rumah di Wadi An-Nakhbar, dan itulah rumah yang Sayyidina Talha dan Sayyidina Sa'id duduk untuk menantikan kepulangan tentera, yakni kafilah Abu Sufyan, supaya dapat maklumat. Mereka pecut balik kota Madinah, bagi tahu pada Rasulullah yang tentera Abu Sufyan sedang balik, supaya Nabi boleh bersiap lagi untuk intercept lagi sekali. Kerana intercept masa pergi gagal, sekarang kita intercept masa balik. Barang dah selesai jual dah, keuntungan dah dapat dah, sekarang mereka sedang tunggu berita daripada Talha dan Sayyidina Sa'id. Kami sampai di Wadi An-Nakhbar dengan berpandukan Google Maps, tanpa satu orang Arab dengan kami, melainkan kami dapat maklumat dan juga dalil hadis tentang peristiwa ni daripada satu orang sahabat saya pakar sirah di Jeddah, Syekh Hasan. Dia guide kami daripada jauh. Dia kata, tuan-tuan kalau kat sini tuan-tuan akan nampak ni, tuan-tuan sampai situ ambil gambar, hantar kat saya akan sahkan tempat tu betul ke tidak. Tuan-tuan, kami sesat dekat Wadi An-Nakhbar, kawasan bukit berbatu. Kita nak kereta, kita dah risau ni tayar silap pijak batu meletup kat sini, tak sia-sia kita. Akhirnya kami buat keputusan untuk pakai jalan yang jauh, off-road, tanpa track, di tengah padang pasir. Kami 4 orang, semua orang Malaysia. Kami lalu jalan tu, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi ujian sikit untuk menambahkan ilmu kami. Apa jadi? Kereta tenggelam dalam pasir. Kereta tenggelam dalam pasir, tak ada pengalaman. Kita kalau kereta tenggelam dalam lumpur, kita buat apa? Kita cari papan lah, kita cari batu lah, cari kayu lah, selit dekat tayar dia supaya dia boleh roll naik kan. Kereta GMC yang kami sewa disangkakan 4 wheel, rupanya tak. Ini satu ujian betul. Tuan-tuan, kami letak macam-macam, makin kita roll tayar, makin dalam dia terbenam. Sejam dekat padang pasir. Apa bekalan pun tak ada. Oh, ini kata kerah kita ni. Semua istighfar semua, taubat semua. Dan Allah Ta'ala hantar daripada jauh sayup, kami nampak ada satu jeep lalu, jeep lama angkut unta. Ada budak muda tengah drive kan. Kami lambai, dia datang, dia tak cakap banyak. Dia datang, dia tengok tayar tenggelam. Hak seorang pergi tayar belah kanan belakang, hak seorang pergi tayar belah kiri belakang. Tuan, terus mereka buka tempat angin, buat keluar angin terus. Angin kurang. Lepas buat keluar angin, dia kata dekat kawan seorang masuk dekat tempat memandu, okey drive, yang lain tolak. Tuan-tuan, sat naik terus. Masya Allah, kami dapat keluar di Wadi An-Nakhbar dengan selamat. Kami terus pergi cari petrol station sebab nak pump balik tayar. Tuan-tuan, bayangkan kami jalan dekat atas tar tanpa angin. Sampai dekat stesen, kami pump dengan semua tayar bengkak. Bila 4 biji tayar, 2 biji tayar belakang bengkak, hak 4 biji rupanya kami dah pijak batu-batu tu pun bengkak juga. Kami terpaksa tukar 4 biji tayar. Alhamdulillah tuan, tayar kat Saudi murah. Kalau kena kat Malaysia, kami bengkak kan. Dekat Saudi 3-4 biji tayar GMC baru 3,000. Kalau kat Malaysia saya ingat 1,000 lebih apa sebiji. Kalau tayar style GMC tu lah. Rim berapa GMC? Saya pun tak tahu, tapi bayar je lah 3,000. Murah ni. Tuan-tuan, di rumah Sayyidina Kush Al-Juhani, Sayyidina Talha, Sayyidina Sa'id dapat maklumat, lari balik ke Madinah, bagi tahu, ya Rasulullah, insya-Allah pada sekian-sekian masa kafilah Abu Sufyan akan melalui Badar. Maka Nabi telah siapkan para sahabat.
dengan kelengkapan yang sangat minimum. 70 ekor unta, 2 ekor kuda. Mereka bergerak daripada Madinah 150 km ke arah Badar. Tuan-tuan boleh bayang tak 313 orang dengan 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Seekor unta 3 orang naik, termasuklah unta Rasulullah. Kalau kita fikir VIP ni biarlah dia selesa sikit. Yang naik dengan Nabi di depan Usamah bin Zaid, di belakang Ali bin Abi Talib. Usamah tengok muka Ali, Ali tengok muka Usamah. Ish, tak patut kita naik dengan Nabi sampai sesak untanya. Apa kita turun biar Nabi je naik seorang-seorang? Tuan-tuan, seorang belakang, seorang depan, Nabi tengah. Bila bercakap Nabi dengar. Nabi kata, wahai Ali, wahai Usamah, apakah kalian menyangka kalian lebih kuat daripada aku sehingga aku duduk atas unta kalian berjalan? Tak, kalian semua duduk atas unta dengan aku. Tuan-tuan, separuh perjalanan sampai di satu tempat yang bernama Birrul Rauha. Tuan-tuan yang dah pi, tuan-tuan boleh bayangkan Birrul Rauha ada telaga. Sampai di sana, Abu Sufyan ni tuan-tuan, dia pun ada risikan in advance. Bila dia dapat tahu yang Nabi bersiap dengan 313 orang, dia telah hantar satu orang lelaki dulu pecut ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, maka telah naik di atas satu bukit. Nama bukit itu Jabal Abi Qubais. Kalau tuan-tuan pergi umrah 2018, 2019, tuan-tuan boleh masih nampak batu-batu tu lagi. Kalau tuan-tuan pergi umrah sekarang ni, yang first time pergi umrah, tuan-tuan tengok, Mutawif kata, tuan-tuan tengok sebelah kanan tuan-tuan tu nampak ada bukit. Tuan-tuan kata, minum ketum apa ni Mutawif ni? Mana bukit? Tak ada bukit pun, ada bangunan tu bangunan. Ya tuan-tuan, bangunan tu dibina di atas bukit. Itulah istana singgah Raja Saudi. Dibina di atas bukit, dan bukit tu telah ditampal dengan simen-simen sehingga tak nampak rupa bukit. Itulah Jabal Abi Qubais. Tuan-tuan, sayang sangat, itulah bukit yang pertama yang Allah Ta'ala pacak atas muka bumi ini. Itulah Jabal Abi Qubais yang mana Nabi SAW naik berdiri dan cerita pertama kali dalam dunia, ceramah perdana Isra wal Mi'raj yang dianjur oleh Abu Jahal. Siapa anjur pertama ceramah Isra wal Mi'raj? Abu Jahal lah. Dihimpun semua orang. Siapa penceramah dia? Rasulullah. Dekat mana stage dia? Ni Jabal Abi Qubais. Di situlah juga Nabi berdiri belah bulan. Hari ni dah tak ada lah, dah tak nampak lah. Tunjuk dekat jemaah pun, jemaah dah tak boleh feel lah. So nampak istana, Masya Allah, hebat. Hebat, ya Allah. Hilang dah bukit tu, dipalam dengan simen. Alhamdulillah, Safa Marwah nampak sikit atas. Nampak sikit, itu pun kena silat. Dulu boleh masuk kan, boleh duduk, pakat-pakat duduk atas batu tu. Lah ni semua ada penghalang, polis jaga, tak boleh masuk. Allah. Tuan-tuan, Dom-dom telah dihantar oleh Abu Sufyan untuk bagi amaran pada orang Quraisy. Amaran apa? Berkenaan orang Islam telah siapkan tentera untuk serang kafilah ni. Dom-dom fikir macam mana nak buat supaya orang Quraisy percaya bercakap dia. Dia telah kerat telinga unta dia. Darah keluar pada telinga unta dia, maka telah sapu pada seluruh badan dia. Dia telah koyak sebahagian pada baju dia, berdiri atas Jabal Abi Qubais. Ya ma'asyaral Quraisy, wahai seluruh orang Quraisy, dengar apa yang aku nak cakap ni. Ketahuilah kafilah kalian, kafilah Abu Sufyan, harta kalian, keuntungan kalian telah diserang oleh tenteranya Islam. Lihat keadaan aku, lihat keadaan aku, unta aku cedera, aku pun dalam keadaan macam ni. Tuan-tuan, Abu Jahal kata ini tanda peperangan. Disiapkan 1,200 orang tentera Quraisy, lengkap bersenjata dengan gendang dan segala perkara, dan mereka yakin perang ni kita akan menang. Tuan-tuan, mereka bergerak lagi jauh. Mereka bergerak daripada kota Mekah nak sampai ke Badar, hampir 400 km. Mereka yakin mereka akan menang dalam perang ni. Tuan-tuan, bila sampai saja hampir sampai di Badar, ketika Nabi berada di Birrul Rauha, Nabi dapat berita sekarang ni tentera Quraisy dah datang dengan 1,200 orang. Nabi ialah Rasul. Nabi boleh buat keputusan.
Tetapi di Birrul Rawha itulah berlaku satu peristiwa untuk menguji iman para sahabat ridwanullahi ajma'in. Nabi himpunkan para sahabat di Birrul Rawha. Maka Nabi bagi tahu kepada para sahabat, lebih kurang mafhum dari riwayat yang sangat panjang, wahai para sahabatku di kalangan Muhajirin dan Ansar, ketahuilah aku telah janjikan kepada kalian ghanimah, harta-harta kalian, tetapi yang akan berdepan dengan kita adalah peperangan. Apa cadangan kalian? Nabi boleh buat keputusan, tetapi Nabi ajar kita bagaimana nak uruskan satu keadaan. Nabi minta pandangan. Yang pertama bagi pandangan siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, tuan pergi kami ikut. Tuan-tuan, mereka bukan bawa kelengkapan perang. Hak kafilah yang mereka nak tahan ni tak sampai 50 orang daripada kafilah Abu Sufyan. Tapi akan datang ni 1000 lebih orang. Umar kata, ya Rasulullah, kamu pergi dan kami pastikan bersama kamu. Nabi senyap. Dua-dua sahabat yang rapat dengan Nabi, Nabi tak kata apa. Satu orang sahabat yang ada atas kuda di kalangan Muhajirin, Al-Miqdad ibn Al-Aswad, kata, ya Rasulullah, apakah kamu menyangka kami akan mengatakan seperti mana Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, masuk kamu wahai Musa, kami akan tunggu di sini? Ya Rasulullah, kami tak akan berkata perkara yang sama seperti Bani Israel. Yang akan kami katakan ialah, ya Rasulullah, tuan pergi, kami pasti akan bersama dengan tuan. Nabi senyap. Sebab tiga-tiga tu orang Muhajirin, orang Mekah semua. Majoriti yang ikut dalam perang Badar orang Ansar. Nabi senyap. Tiba-tiba bersuaralah satu orang pemimpin daripada Ansar yang bernama Sayyidina Sa'ad ibn al-Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, apakah Tuhan mengharapkan menunggu jawapan daripada kami? Ya Rasulullah, ketika kami berada dalam kegelapan jahiliyah, Tuhan telah datang dengan cahaya, sehingga kami menampak dalam kebenaran dalam kehidupan ini. Kami telah berbaiat dengan Tuhan. Wahai Rasulullah, hari ini akan jadi penentu bahawa Tuhan akan melihat kami ialah orang yang benar dalam janji kami. Wahai Rasulullah, seandainya Tuhan memerintahkan kami untuk berenang di lautan, pasti akan kami harungi lautan. Kalau Tuhan meminta kami merentasi api, pasti akan kami melintas api tersebut. Wahai Rasulullah, Tuhan pergi, kami bersama dengan Tuhan. Tuan-tuan dengar perkara ni, semangat Nabi. Ini bagi kita sekarang kita bergerak. Berapa ramai? 313 orang dalam suratul Anfal. Tuan-tuan buka ayat 42. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, tak kala Nabi dan para sahabat sampai di satu tempat yang bernama Udwatud Dunia. Dan ketika tu orang Quraisy sampai di Utwatul Qaswah. Tuan-tuan, Udwatul Dunia, Udwatul Qaswah, Allah sebut tempat dalam Quran. Dan masa tu hujan rintik-rintik di tempat para sahabat. Tuan-tuan, kalau pi Badar, ziarah Badar, cuit lagi mutawif, Ustaz, tak pi ke Udwatul Dunia? Bukan tempat tu dah sebut dalam Quran. Itulah perkemahan awal Rasulullah masa Nabi sampai. Tuan-tuan, kita kalau nak pergi perang, esok kita nak perang, tiba-tiba hari ni kita tahu esok nak perang, malam tu boleh tidur. Allah datangkan hujan renyai-renyai sehingga para sahabat semua tidur malam tu. Nyenyak para sahabat tidur pada malam tu. Satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Hubab bin Munzir radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, saya nak tanya boleh? Ini sahabat, apakah wahyu telah turun pada Tuhan untuk kita berkemah di sini dan berperang di sini, ataupun ini cuma cadangan daripada Tuhan? Nabi kata, ini cuma cadangan daripada aku. Kalau macam tu ya Rasulullah, aku ada satu cadangan. Apa kata kita bergerak ke depan sikit? Di sana ada telaga-telaga dan kita kuasai kawasan air di sana sehingga kita boleh menguasai peperangan ni. Apa yang Nabi buat? Nabi tak kata aku Nabi. Tak. Cadangan baik. Dan akhirnya Nabi telah bergerak dengan para sahabat dan Nabi telah bina kemah di sana. Dan kini tempat tu, kemah Nabi tu, telah dibina satu masjid, yang mana masjid tu nama dia Masjid Arish.
Saya pergi baru ni, saya bawa balik 4 hari lepas. Tuan-tuan, masjid tu tengah renovate. InsyaAllah tempat tu akan jadi lebih cantik. Tuan-tuan, tunggulah nanti. Saudi sedang mempercantikkan banyak tempat-tempat sirah. Tunggu tuan-tuan, InsyaAllah kena bayar. Tuan-tuan, sebab tu keluar visit visa ni. Visit visa ni supaya orang tak main umrah saja, orang pergi ziarah. Dan sebahagian tempat ziarah nak masuk kena bayar. Dan tuan-tuan jangan terkejut. Bulan 1 hari tu saya pergi, saya duduk dekat hotel, salah satu hotel, saya tak mahu sebut, di kota Madinah. Tengah-tengah duduk ni tuan-tuan, dekat mat'am, tengah makan, tiba-tiba naik satu bas sampai, naik satu gerombolan manusia pakai jubah hitam semua dengan hood. Saya kata, Masya Allah, bagusnya jemaah ni. Semua jubah sponsor, jubah hood hitam. Naik ke mat'am, semua buka hood. Tuan-tuan, rambut blond, perempuan semua. Saya terkejut. Siapa ni? Saya pun tanya dekat waiter, siapa ni? Waiter kata, diam-diam. Apa pasal? Orang Jerman, bukan Islam, masuk tanah haram. Tuan-tuan tahu benda ni tengah jadi sekarang ni. Dia kata suruh saya diam ni, saya cerita dalam kuliah. Tanah haram Madinah telah dimasuki oleh orang bukan Islam. Benda ni sedang jadi. Cuma mereka tak boleh masuk Masjid Nabawi. Tuan-tuan, Nabi telah duduk di Masjid Arish tu, tapak kemah Nabi SAW, dan tentera Quraisy berada di Udwatun Qaswah. Daripada Udwatul Dunia nampak Udwatul Qaswah. Kalau tuan-tuan berdiri dekat medan peperangan Badar, tuan-tuan sedang berada di tengah, tuan-tuan boleh nampak dulu tentera Islam kat sebelah kanan, laluan daripada Madinah. Tuan-tuan boleh tengok dulu orang Quraisy berada di kawasan sebelah kiri, di kawasan Bukit Berbatu, itu laluan ke Mekah. Tuan-tuan, peperangan berlaku di tengah, orang Islam menguasai telaga. Dan tradisi sebelum peperangan bermula ada duel 3 lawan 3. Orang Quraisy telah keluar 3 orang. Yang pertama Utsbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga Walid bin Utsbah. Utsbah bin Rabi'ah, adik dia Syaibah bin Rabi'ah, anak Utsbah bin Rabi'ah Walid bin Utsbah. Dan tiga-tiga ni ada kaitan dengan Sayyidatuna Hindun. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik, kenapa Hindun ni nak sangat kerak jantung dada Sayyidina Hamzah dan nak gigit lapah hati Sayyidina Hamzah sebab peristiwa Badar ni. Yang pertama, siapa yang berperang duel 3 lawan 3? Utsbah bapak dia, Syaibah pakcik dia, Al-Walid adik dia. Tuan-tuan, bila 3 orang Quraisy keluar, 3 orang Ansar telah keluar. 3 orang Ansar telah keluar. Bila 3 orang Ansar keluar, Utsbah kata, kalian siapa? Kami tak kenal kalian. Kalian orang mulia, kami tak mau berperang dengan kalian. Mana orang kami? Maka ketika tu Nabi kata, Hamzah. Allah. Tuan-tuan tengoklah Nabi letak benteng agama dengan ahli keluarga dia. Yang kedua Ali, pakcik keluar, Ali sepupu keluar. Yang ketiga Ubaidah bin Harith. Siapa dia ni? Sepupu dia juga. Anak sulung Abdul Muttalib nama dia Al-Haris. Anak Al-Haris nama dia Ubaidah. Ubaidah ialah sepupu kepada Rasulullah. Ali bin Abi Talib sepupu Rasulullah. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib pakcik Nabi yang umur hampir sama dengan Nabi, bahkan dia saudara susuan Nabi, rapat sangat. Sayyidina Ali telah berlawan duel dengan Syaibah bin Rabi'ah. Utsbah, Sayyidina Hamzah telah berduel dengan Walid bin Utsbah, adik Hindun. Dan Ubaidah telah duel dengan Utsbah bin Rabi'ah, bapa Hindun. Ali tebah musuh dia, mati Syaibah. Hamzah tebah musuh dia, mati Walid. Tuan-tuan, masa ni Sayyidina Hindun ada. Hindun tengah tengok, Hindun ikut. Dan pertarungan antara Ubaidah dengan Utsbah ni panjang, sehingganya Utsbah ni dapat takik, tetak. Minta maaf tuan-tuan.
dapat tetap Ubaidah, dan Ubaidah telah rebah. Bila Ubaidah rebah, Hamzah dah ada kat situ. Apa Sayyidina Hamzah buat? Akhirnya dia telah pergi, dia telah takik, dia telah bunuh Utbah. Jadi Hamzah telah bunuh Utbah, Hamzah telah bunuh Walid. Bapa Hindun kena bunuh dengan Hamzah, adik Hindun kena bunuh dengan Hamzah. Macam mana keadaan Hindun begitu membenci dan dendam pada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Ali cuma bunuh pakcik dia Syaibah. Dan tuan-tuan, Nabi beritahu kepada Ubaidah bila peperangan bermula, Ubaidah dah cedera parah. Nabi kata, wahai Ubaidah, engkau balik dulu tak apa. Dan Nabi SAW telah mengizinkan Ubaidah untuk balik dulu dalam medan Badar. Tuan-tuan bayangkan, Ubaidah bergerak balik selesai perang Badar, 13 orang telah syahid di medan. 13 orang telah syahid di medan. Dan semua ditanam di medan Badar. Dalam perjalanan balik 28 km lebih kurang daripada medan Badar, Ubaidah telah rebah di satu wadi yang bernama Wadi Zafiran, dan telah dikebumikan di tengah jalan perjalanan balik ke Madinah. Dan sampai hari ini makam Ubaidah bin Harith di pertengahan jalan pulang ke Madinah di sebuah wadi yang bernama Wadi Zafiran. Hak tu pun orang tak pi. Suatu tuan-tuan penting, bila kita melihat bagaimana rangkuman sirah ni terjadi, pengorbanan dalam Badar, kenapa dipanggil Al-Kubra padahal 313 ya. Lawan dengan berapa? 1200 datang. Mula-mula 1200 datang, tapi bila dapat tahu yang Abu Sufyan dah selamat, maka 200 orang telah balik, tinggal 1000 orang. Abu Jahal nekat, dalam perang ni kita nak bunuh Rasulullah, nak bunuh Muhammad, dan nak lenyapkan tentera Islam daripada muka bumi. Malam tu Nabi tak tidur, sepanjang malam di tapak Masjid Arish, di tengah-tengah kawasan tapak Masjid Arish. Tuan-tuan, tak ada tanda. Tuan-tuan duduk dengan orang tempatan, Bilal dan imam masjid tu, mereka akan kata, tuan-tuan nak tahu tak mana Nabi duduk doa panjang malam tu, di saat para sahabat nyenyak tidur tu, dia tunjuk kat tengah-tengah masjid tu. Ini tempat dia, kita ambil berkat sembahyang kat situ. Sepanjang malam sehingga Abu Bakar Siddiq beritahu, ya Rasulullah, Allah pasti menangkan kita, Allah pasti menangkan kita. Nabi risau, Nabi SAW angkat tangan, sehingga Nabi kata, ya Allah, seandainya kau tak menangkan tentera ni, seandainya kalah tentera ni, tak akan wujud lagi agama di muka bumi. Tuan-tuan, sampai macam tu doa Nabi. Ketika peperangan berlaku, Nabi pandang lagi ke langit, ya Allah, mana bantuan tu, ya Allah, mana bantuan tu. Allah sebut dalam Quran, Allah turunkan 5,000 malaikat. Tuan-tuan pergi dekat Badar, tuan-tuan akan tengok ada satu bukit pasir, bahkan bukit tu dinamakan sebagai Jabal Malaikah. Di situ 5,000 malaikat turun berkuda dan berserban. Tuan-tuan ingat tak Nabi Lut AS, macam mana Allah perintahkan untuk Nabi Lut dihancurkan? Macam mana kaum Ad dihancurkan? Macam mana kaum Thamud dihancurkan? Perlukah ribu-ribu malaikat? Tak perlu, cukup satu malaikat sekali pekik selesai. Cukup satu malaikat ujung sekepaknya hancur. Tapi Allah nak muliakan para sahabat. 5,000 malaikat Allah hantar turun. Ada sahabat yang pergi perang tak ada pedang, ada sahabat pergi perang tak ada kasut, ada yang ada pedang. Sayyidina Uqashah bin Muhsan ada pedang, disebut dalam Sahih Bukhari. Uqashah bin Muhsan ada pedang, perang guna pedang, patah pedang. Dahlah pedang tak cukup, dia guna patah pula pedang. Nabi tengok pedang dia patah, apa Nabi buat? Nabi telah ambil pelepah tamak. Nabi kata, ya Muhsan, ya Uqashah, ambil ni. Sayyidina Uqashah sambut pelepah tu, dan Allah tukar pelepah jadi pedang. Dan pelepah dan pedang tu digunakan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, dan perang-perang seterusnya. Tuan-tuan, ini nusrah ghaibiah Allah kerana sahabat tekan perasaan. Tuan-tuan tahu tak sahabat tengah perang dengan siapa dalam Badar ni? Kita ni kalau perang orang kita tak kenal, senang cerita kan. Perang Yarmouk kita tak kenal orang Rom semua tu, tak ada masalah. Perang Qadisiyah semua orang Parsi tak kenal, tak ada masalah. Tapi masalah dalam perang Badar ni, pakcik kita ni. Tuan-tuan, Nabi sendiri berperang dengan menantu dia. Dalam tentera Quraisy ada menantu Rasulullah, Abul As bin Rabi'. Siapa dia ni? Suami Sayyidatuna Zainab. Abu Bakar Siddiq perang anak dia.
Saya tak boleh bayang tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Satu orang yang lembut orang dia, tetapi hebat main pedang dia. Orang Quraisy kata kami tak berani nak berdepan dengan Abu Ubaidah ni. Siapa yang berlawan dengan Abu Ubaidah ibarat hantar nyawa. Tapi dalam perang tu dicerita oleh Abu Ubaidah, aku bergerak pergi kanan, aku nampak lelaki ni ikut aku ke kanan. Aku cuba mengelak dia ke kiri, lelaki ni ikut aku ke kiri. Aku bergerak ke depan, lelaki ni bergerak ke depan. Sehingga aku telah angkat pedang aku dan aku telah tebas mati lelaki ni. Tuan-tuan tahu tak lelaki itu siapa dia? Itulah Al-Jarrah, bapak dia sendiri. Tuan-tuan, mereka terpaksa tebas bapak mereka sendiri semata-mata untuk agama ni. La tu'min ahadukum, kata Nabi, tak beriman sekalian daripada kamu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi minan nasi ajma'in. Takkan beriman seseorang daripada kamu, kata Nabi, seandainya aku ni tidak kamu lebih cintai daripada bapa-bapa kamu, daripada anak-anak kamu, dan daripada seluruh manusia seluruh dunia. Tuan-tuan bayangkan tuan, mereka sedang perang ahli keluarga mereka sendiri. Sebab tu Badar Al-Kubra ni bukan hanya berkenaan peperangan, ni berkenaan dengan perasaan. Tuan-tuan tahu tak Utsbah, Syaibah, Al-Walid ni siapa? Adik Hindun nama Abu Hudzaifah bin Utsbah. Abu Hudzaifah masuk Islam kan? Awal Nabi buat dakwah, Abu Hudzaifah adik Hindun ni masuk Islam. Tuan-tuan boleh bayang tak dalam perang tu, duel hak keluar bapak dia, hak keluar pakcik dia, hak keluar adik dia. Dia duduk sebelah Rasulullah ni. Yang keluar di bahagian orang Islam, bapak, pakcik Nabi, sepupu Nabi, sepupu Nabi. Tuan-tuan nak sokong siapa? Ini pengorbanan perasaan. Tuan-tuan, kita kalau duduk Selangor, Selangor lawan Kedah bola, nak sokong siapa? Aku nak pakai baju kuning merah kan nak pakai hijau kuning ni? Oi tuan, duduk kat kedai mamak pula tu, pakai merah kuning lah, hati hijau kuning kan? Duduk merah pakai merah kuning lah, duduk Selangor, duduk lepak kedai mamak kan, kawan semua merah kuning belakang, kita pun merah kuning sekali, dalam hijau kuning. Tiba-tiba hijau kuning gol, kita bangkit berdiri, hijau kuning Kedah pantang kalah, walau sakit jatuh dan rebah dah, dia mula keluar dah, tukar baju tuan, kalih rupanya belakang hijau kuning. Tuan-tuan, bola punya cerita senang kan? Tuan-tuan tak boleh bayang macam mana. Bapak mereka, pakcik mereka, adik mereka yang dicintai, yang daripada kecil bersama, maka terpaksa tengok mati di jalan, di pedang orang Islam kekasih Rasulullah. Ini pengorbanan. Daripada pengorbanan ni kita semua kenal agama. Dan 1400 tahun dah berlalu kisah ni. Hari ni 17 Ramadan datang lagi. Itulah medan pengorbanan. Itulah masa ya Allah Ta'ala telah terima mereka, ahli Badar. Nabi janji doa mereka dosa mereka diampun sebelum dan selepas. Ahli Badar, dosa mereka sebelum selepas diampunkan. Maksum ke mereka ni? Tak. Tetapi Allah jaga mereka. Salah seorang di kalangan mereka, kalau tuan-tuan bisa kenal, saya tak mau cerita kisah dia, panjang cerita tuan, tak habis. Kalau tuan-tuan buka dalam sirah, tuan-tuan akan kenal satu lelaki susuk tubuh sirah, susuk sahabat Nabi yang nama dia Nu'aiman radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat ni kelakar, tuan-tuan cari sendirilah, baca sendiri, tak ada cerita panjang. Nu'aiman ialah orang yang sebelum Islam ketagih dengan arak, masuk Islam masih ketagih dengan arak. Datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku minum arak. Nabi rotan dia. Bila Nabi rotan, dia bertaubat. Tak apa lama datang balik, ya Rasulullah, aku minum arak lagi. Nabi rotan dia lagi, menangis dia, bertaubat dia. Tak lama lagi datang, ya Rasulullah, aku minum arak lagi. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau kau izin biar aku bunuh yang munafik ni. Ini Sayyidina Umar. Nabi kata, ya Umar, jangan buat macam tu. Sesungguhnya lelaki ini adalah lelaki yang dicintai Allah dan Rasul. Sebahagian begitu, lelaki ini adalah lelaki yang mencintai Allah dan Rasul. Dan dia ahli Badar. Dia ahli Badar. Nabi angkat darjat dia. Setiap dosa yang dia buat, dia hadiri dengan taubat. Setiap dosa yang dia buat, dia hadiri dengan taubat. Dalam setiap taubat ada keampunan dosa oleh Allah.
inilah ahli-ahli Badar yang dijaga oleh Allah terhadap diri mereka, terhadap kesalahan mereka. Allah terus tegur bila mereka buat salah. Kita paling kurang bukan ahli Badar pun, hari ni kita ingat pasal Badar pun alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Daripada sebahagian kisah panjang tuan nak cerita tentang Badar ni. Ya, kalau tuan-tuan ada kelapangan, insya-Allah bulan 5 ni, lepas raya 17 hari bulan, saya akan berangkat lagi ke kota Mekah, Madinah. Dan siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang berhajat nak pergi umrah secepat mungkin lepas raya, boleh beritahu saya insya-Allah. Yang baru siap saya Jat Travel punya poster tu, insya-Allah kita akan pergi ziarah. Dan kita akan repeat hari tu Abuak, tempat ibu Rasulullah Siti Aminah ditanam. Dan sebelum ni jemaah Abang Megat pergi, tak boleh masuk, sampai bawah ada polis. Saya kata sebelum ni saya pergi banyak kali dah, tak pernah fikir pasal polis ni. Alhamdulillah setiap kali lepas naik. Tapi kali ni lain macam seram dia. Sebab dapat laporan kawan-kawan pergi semua tak lepas. Semua polis tahan, semua tak boleh naik. Saya telefon kawan saya Ustaz Hatta. Ustaz Hatta kata, Ustaz, kami pun tak lepas. Oh, kalau macam tu Ustaz sure kami pergi ke tak pergi? Ustaz Hatta kata, Ustaz pergilah. Kalau tak lepas, doa pada bawah lah. Yang penting kita dah sampai kat Bukit Abuak, tempat ibu Nabi ditanam. Okey, saya mesyuarat dengan jemaah, tuan-tuan nak pergi ke tak? Kalau tuan-tuan pergi, ni jarak daripada Madinah ke Abuak 280 km. Kalau pergi polis tahan, kita jalan dan doa dalam bah. Cuma masa tu lah nak sampai 280. Semua kata okey Ustaz, kita pergi tak? Jemaah dah setuju untuk pergi. Saya kata kita malam ni semua buat solat sunat taubat. Malam ni semua buat solat sunat taubat. Dan buat solat hajat. Esok dalam bah tawajuh, jangan cakap benda sia-sia, kurangkan gurau. Saya cuma cerita sirah dan kita istighfar, kita buat salawat tafrijiyah. Kita buat salawat tafrijiyah sepanjang jalan sampailah tuan-tuan. Allah ajib tuan. Pukul 6.30 kita bertolak. Tuan-tuan, ni musim nak masuk musim panas ni tuan-tuan. Suhu kat sana bukan 42, 43 darjah Celsius sekarang ni. Tuan-tuan bayangkan perjalanan nak pergi Badar, berkabui. Saya kata Masya Allah, kata saya sendiri first time, dah ulang alik, first time tengok jalan ke Badar, jalan ke Abuak berkabus. Kami sampai pukul 9 pagi, line clear tuan. Berhenti, saya kata kat jemaah, turun cepat, naik cepat, kita doa, kita buat tazkirah sikit, lepas tu kita turun sebelum polis sampai. Alhamdulillah lepas. Jemaah kami dapat naik, dapat doa, dapat buat tazkirah sikit, dan kita turun balik. Masa on the way turun tu polis dah main. Alhamdulillah, kita lambat sikit tadi, sebenarnya ni pilihan Allah. Sebab tu tuan-tuan jangan rasa rugi. Banyak tempat yang ditutup dan tempat sirah tak boleh dipergi. Tapi tuan jangan rasa macam kenapa tak. Ni bila kita nak pergi malam tu buat solat taubat, doa, solat hajat, minta pada Allah. Macam nak cium Hajarul Aswad lah. Nak cium Hajarul Aswad, Mutawif selalu kata, tuan-tuan buat solat hajat dulu, minta pada Allah khusus solat hajat, nak cium Hajarul Aswad. Kita pun kata apa kena mengena pula solat hajat dengan cium Hajarul Aswad, pergi jelah cium. Kita pun try kan, sampai dekat dah terapung, kaki tak jejak lantai. Tuan-tuan pernah pergi tahulah kan, rasa macam Masya Allah, we are getting close, dekat dah, seorang je, satu layer lagi kat depan. Tiba-tiba macam Michael Jackson kan, kita dicampak ke belakang. Tu dekat dah tadi. Tuan-tuan, saya pernah solat depan Hajarul Aswad. Saya kata insya-Allah hari ni memang hari dia lah, boleh cium je lah. Tuan-tuan bayangkan imam tang tu, dekat tu imam, ni saya, ni Hajarul Aswad. InsyaAllah hari ni ialah hari dia, aku orang pertama yang akan cecah Hajarul Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi. Rupanya orang hak semayang depan Kaabah semua salam sekali ya semua. Kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum dah tak ada tuan-tuan. Rupanya mereka yang semayang depan Hajarul Aswad ni salam sekali ya, Assalamualaikum warahmatullahi semua tuan. Tak dan salam kedua, semua celapak pergi dekat Hajarul Aswad. Tuan-tuan, kadang-kadang kita korban benda yang lebih besar untuk satu perkara yang kita rasa besar. Sayyidina Umar kata, kalaulah bukan kerana aku melihat kamu wahai batu hitam dicium oleh Rasulullah, pasti aku tak akan cium kamu. Tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala pilih kita lagi dan lagi ke sana, dan kita buat advance lagi. Kalau siapa dah pergi semua tempat tu, bulan 12 nanti saya akan buat
satu route yang advance sikit. Bulan 12 yang dah pergi Badar, saya akan buat route advance sikit. Kita akan pergi Yanbu', kita akan pergi Umbluj, balik kita masuk Al-Ula, lepas tu kita balik Madinah. Maknanya beberapa hari extend kita akan bergerak di luar kota Madinah sikit untuk jejak sirah. Next kita akan gerak sampai ke Tabuk. InsyaAllah tuan-tuan boleh follow insyaAllah saya punya jejak sirah dekat YouTube channel tu. Kita tempat-tempat yang kita pergi, kita buat video, nak ambil roh, nak ambil semangat untuk menjelajahi kesan peninggalan kekasih kita Rasulullah SAW. Semoga sedikit daripada perkongsian pada pagi ini asbab kebaikan saya sendiri bercakap, tuan-tuan semua mendengar insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit, semoga amin tuan-tuan dan puan pada pagi ini Allah Taala terima doa kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau tolonglah pandang kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Mereka telah berjuang, air mata dan darah mereka telah membasahi bumi, menjadi benih, menjadi asbab iman kami hadir dalam jiwa kami sehingga kami dapat sujud dan sebut nama Engkau, ya Allah. Terima kasih kerana lalukan kami lagi dalam Ramadan. Tolong terima amalan kami pada tahun ini, ya Allah, lebih baik pada tahun-tahun yang sebelum ni. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan kami. Tangan yang kami angkat belum murah dengan dosa, ya Allah. Kami mohon keampunan sebenar-benarnya daripada Engkau, ya Allah. Kami ketuk pintu rahmat keampunan Kau, tolonglah ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami. Sebahagian pada mereka telah pergi dan meninggalkan kami. Kami rindu Ramadan dengan mereka, ya Allah. Tapi masa mereka telah habis dan masa kami pun akan habis. Wahai Allah, himpunkan kami dengan mereka nanti di akhirat dalam syurga bersama Rasulullah. Wahai Allah, Kau ampunkan dosa anak isteri kami, keluarga kami. Kau ampunkan ahli keluarga orang Islam seluruh dunia, wahai Allah. Kami bergerak merentasi negara demi negara. Kami lihat agama sedang hilang daripada sinar cahaya umat ni, wahai Allah. Wahai Allah, ada orang Islam minum arak, wahai Allah. Ada orang Islam berjudi, berzina, wahai Allah. Ada orang Islam sibuk dengan maksiat tanpa tak pedulikan akhirat, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah ampun semua dosa orang Islam, bagi taufik untuk setiap orang Islam taubat dan istiqamah dalam taubat dan agama ni sampai mati, wahai Allah. Termasuklah kami yang angkat tangan ni mohon perkara yang sama, wahai Allah. Wahai Allah, hidayah untuk semua orang bukan Islam. Kesian pada mereka di saat setiap tahun kami sambut Ramadan, mereka sedang kufur dalam keadaan mereka tak merasakan apa-apa daripada bulan ni. Wahai Allah, hakikatnya semua manusia hamba Engkau, wahai Allah. Tak ada yang tak berhak untuk terima kalimah ni. Kami yang kurang buat dakwah, kami kurang menangis sehingga 6 bilion manusia belum mengucap kalimah ni, wahai Allah. Kalau Kau buat keputusan untuk kiamatkan bumi ni, kiamatkan dunia ni, 6 bilion manusia akan masuk neraka hari ni, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah gunakan kami supaya mereka semua hadir pada taat, pada iman, wahai Allah. Kami tak pandai nak doa. Apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi, kebaikan dan hidayah untuk umat ni, tu kami minta, oleh Allah. Apa yang Nabi SAW minta jauh daripada kami dan umat ni, perbalahan, perpecahan, pergaduhan, wabak penyakit, Kau angkatlah semua daripada kami, oleh Allah. Di kalangan kami ada yang Kau uji dengan sakit, Kau sembuhkanlah. Ada ahli keluarga kami yang Kau uji dengan macam-macam penyakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.